kita baca hadis sekali lagi. عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Jadi hadis ini minggu lepas kita telah baca dah. Rasanya kita baca sajalah. Saat ini tak perlu terjemah lah. Cuma kita sambung kepada perbahasan minggu lepas, minggu sudah. Ayat itu perbahasan berkenaan dengan iman. Seperti di sini ayat bila mana Jibril alaihi salam dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mal iman, apakah itu iman? Jadi baru ni mana kita telah terdedah berkenaan dengan iman itu apa, hubungan di antara iman dengan Islam, apakah yang merosakkan keimanan, perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu rosak keimanan dia. Seterusnya berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dari segi cara dia, cara beriman. Cara yang paling tepatnya iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia. Hak tu. Mana beriman, dalam beriman, lagu mana cara kita nak beriman? Kita nak mengenali Allah Subhanahu wa taala dan juga kita nak beriman dengan akidah-akidah, kepercayaan-kepercayaan yang lain. Lagu mana cara? Cara dia iaitu berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang digunakan oleh ulama-ulama kita. Asasnya hal ni, hal utama. Di kalangan ulama salaf, hal tu betul dah. Tidak ada khilaf. Anak ulama salaf memanglah dia guna pendekatan, dia guna cara keimanan dia iaitu Al-Quran dan sunnah. Ulama khalaf dari segi pendekatan mereka menggunakan pendekatan akal, pendekatan falsafah. Tetapi sebenarnya dari segi hakikatnya keimanan mereka sebenarnya mereka beriman dengan Al-Quran dan sunnah juga. Beriman dengan Al-Quran dan sunnah juga hakikatnya. Tetapi dari segi pendekatan di dalam berhadapan dengan masyarakat semasa, masyarakat pada ketika itu, mereka menggunakan pendekatan falsafah, pendekatan akal. Jadi sini amu mari dua poin sini. Cara beriman. Jadi bagi golongan yang pertama ahlun naqli, dia panggil ahlun naqli, iaitu ahlul hadis, ulama salaf, mana mereka menggunakan sepenuhnya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dalam beriman dan juga di dalam pendekatan kepada masyarakat. Nak rakyat ke orang, nak dakwah ke orang,
nak ajak orang kepada beriman guna pendekatan Al-Quran dan Sunnah juga. Dan kalau nak kira ni, pendekatan ni lah hak paling molek. Tak ada keliru ke apa dah. Tak ada keliru, tak ada celaru, tak ada dah. Tentu dah. Bila mana Quran kata begini, lagu ni. Sunnah kata begini, lagu ni. Tak ada. Tak ada. Inilah pendekatan yang paling selamat, paling baik. Golongan yang kedua, ulama khalaf. Ulama Asy'ariyah yang dikenali sebagai golongan Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi dan juga anak-anak murid dia begitu ramai. Ulama-ulama kemudian selepas daripada itu begitu ramai pula. Surah, hadis, mufassir ramai. Mereka dari segi beriman, pada hakikatnya mereka beriman juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu dari segi beriman. Dari segi beriman. Itu dapat dibuktikan daripada penulisan-penulisan mereka sendiri, karangnya dia sendiri. Seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, umpamanya kita kata, dari segi penulisan dia kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Di situ menunjukkan bahawasanya dari segi pegangnya dia Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pada hak. Cuma dari segi pendekatan dia, pendekatan. Kerana apa? Kerana zaman dia tu zaman Mu'tazilah, zaman falsafah, zaman orang otak. Gapa-gapa nak ukur dengan otak, gapa-gapa nak ukur dengan otak, gapa-gapa nak ukur dengan fikiran, nak ukur dengan hati. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga ulama-ulama zaman dia bila mana berhadapan dengan puak-puak ni, kalau ayat Quran Sunnah suka dia. Dia suka. Goling dia suka. Mu ayat Quran mu. Quran mu ambillah Quran mu tu. Aku tidak nak pakai Quran mu tu. Dia suka. Jadi kerana itu ulama-ulama seperti Abul Hasan Al-Asy'ari dia guna pendekatan falsafah. Pendekatan falsafah, pendekatan akal. Orang panggil akidah Asy'ariyah. Dia guna hak. Dengan dia buat 14 sifat 14. Kemudian selepas daripada tu Abu Mansur Al-Maturidi buat 20 sifat 20. Hak masyhur di kalangan kita ni. Hak popular di zaman kita. Jadi itu adalah pendekatan falsafah. Sebab tu kalau kita tengok peribahasa dia gunakan. Allah ada. Sebab apa ada? Ada tu kerana ada gani, ada kata ni. Ada lah, dia tiada. Akal. Guna pendekatan akal. Tetapi kalau kita tengok kitab besar, kitab besar, Asy'ariyah. Banyaklah Jawharatul Tauhid kalau kita tengok. Syarah Abdus Salam kita tengok. Dia bahas cara falsafah dulu. Tapi akhir sekali dia baca bersesuaian dengan ayat Quran, dia buat mari. Ataupun bersesuaian dengan hadis, dia buat mari. Makna menunjukkan bahawasanya dari segi pegangnya dia sebenarnya Quran hadis juga. Cuma pendekatan sesuai dengan orang zaman tu. Orang zaman tu dia nak guna cara falsafah, maka kena beri cara falsafah dia. Dah demo nak percaya guna falsafah sangat, kita beri cara falsafah demo. Tapi cara falsafah tepat dengan Quran. Tepat dengan Quran. Kalau canggah dengan Quran, dia tak boleh pakai. Sebab apa? Canggah dengan Quran. Itu cerita lain sebenarnya tu. Cerita lain tu.
Dia tu masalah tafsir lah. Ialah khilaf di kalangan ulama berlaku. Cuma masalah ada dia gini, dia masalah pegang pada Quran hadis juga, Quran juga atas ayat tu juga la yamassuhu illal mutahhar. Bagi setengah ulama dia kata mutahhar itu orang yang disucikan orang. Bagi setengah ulama lain pula dia kata bukan mutahhar itu bukan orang. Kalau orang dia kata mutatahhir, tatahhar, itu lebih sesuai dengan orang. Orang yang bersuci. Yang disucikan itu bukan orang, tetapi malaikat. Ada setengah ulama yang mengatakan begitu. Sesuai dengan siap dan sifat ayat itu. Sebelum dan selepas dia tu cerita berkenaan dengan malaikat. Berkenaan dengan tu ayat siapa bawa ayat tu. Jadi kalau khilaf di kalangan dua ulama tu pun khilaf semuanya pergi pada Quran. Cuma hak ni pahal lagu ni, hak ni pahal lagu. Dan kalau kita tengok ada kebenaran dia masing-masing. Cuma lebih tepat dan kurang tepat. Tu dah. Lebih tepat dan kurang tepat. Tu banyak kalau kita masalah setuh orang tino apa ayat Quran. Pakai Quran belaka, cuma hak ni pahal lagu ni, hak ni pahal lagu ni. Lebih tepat kurang tepat. Tu dah. Betul belaka. Betul belaka. Baik. Tu masalah fiqh tu, masalah fiqh. Jadi hak amat cerita ni hak kena dengan hak ni iaitu dari segi ulama, pegangnya ulama di dalam masalah akidah. Boleh kita kata semua ulama Islam ni dari segi pegangnya dia dalam masalah akidah, pegangnya pada Quran dan Sunnah. Tak cuma dari segi pendekatan berbeza. Pendekatan berbeza. Ahlul naqli dia guna pendekatannya pendekatan Quran Sunnah juga. Ahlul aqli dia guna pendekatan falsafah. Hak kita panggil sifat 20. Jadi apa sebut malam ini sebab apa? Sebab ni ada benda, ada turun kontra di dalam masyarakat. Ada turun kontra dalam masyarakat. Baik. Jadi kalau kita tengok sama ni, kalau kita tengok kitab ulama khalaf lah, ulama Asy'ariyah safsa kita tengok dia. Memang dia mula-mula tu dari segi falsafah, cara falsafah. Lagu ni cara. Tapi akhir sekali dia akan bawa bersesuaian dengan Quran ataupun dengan hadis. Maknanya hakikat dia pun pegang pada Quran dan hadis juga. Itu sebenarnya. Cuma sesuai dengan masyarakat pada ketika tu dia guna Quran, dia guna falsafah. Sesuai dengan masyarakat. Sebab masyarakat mengagungkan falsafah. Dia cara tu sebenarnya payah. Cara sifat 20 ni payah sebenarnya. Sebab tu hamba boleh kata, hamba berani kata, tak ramai hak faham kalau mengaji sifat 20. Hamba berani kata. Berbanding dengan cara pengajian akidah yang kurang popular di tempat kita, iaitu pengajian akidah cara salaf, iaitu berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banding dengan waktu mudah. Banyak gini-gini dia apa? Quran kata gini, habis itu. Sedek. Berbeza dengan cara falsafah, beza lain. Baik. Jadi dalam pertembungan di antara dua pendekatan ini, mana hak paling baik? Hak lebih baiknya adalah pendekatan Al-Quran dan Sunnah. Hak lebih baik. Hak lebih baik dari segi pengajian akidah. Walaupun cara falsafah ini tak salah tu. Tak salah cara dia. Asalkan jangan langgar Quran Sunnah sudah. Dan kalau kita tengok kitab-kitab ulama Asy'ariyah pun dia tak langgar Quran Sunnah pun. Dia ada juga hak tu. Tapi mula-mula sekali pendekatan dia. Kemudian dari segi pendedahan kepada masyarakat, mana yang lebih sesuai? Yang lebih sesuainya adalah pendekatan Al-Quran dan Sunnah. Itu lebih sesuai. Sebenarnya itu yang lebih sesuai. Tetapi disebabkan oleh cara itu tidak begitu popular di tempat kita, cara itu dianggap asing. Cara itu dianggap asing. Apatah lagi cara itu mari oleh golongan yang dianggap sebagai satu golongan yang tak molek. Lepas tu cara yang diperkenalkan dengan tauhid ni, tauhid asma wa sifat, tauhid ni uluhiyah rububiyah, terus dipandai sayang selalu, menyebabkan masyarakat tak boleh terima hal itu. Menyebabkan lagu tu. Padahal cara tu lah lebih mudah. Sebenarnya cara tu lebih mudah. Mudah untuk dipahami, mudah untuk kita pegang hal tu. Penekanan kepada syirik, penekanan kepada tasbih, penekanan kepada hal tu. Barulah orang faham, masyarakat faham syirik itu gapo, setara mana tidak begitu berleluasa syirik di dalam masyarakat.
Itu sebenarnya. Jadi mana sini yang membawa dua cara. Tapi ada lagi cara lain. Ahlul wijdan, pokok tasawuf, betul lah, hak molek. Mana dia cuba guna pendekatan itu kepada orang yang nak guna pendekatan itu. Walaupun sekarang ni boleh kata golongnya hak ni hak betul. Hak molek memang dia guna cara tu semati. Boleh kata kaya taduk lah boleh kata. Kalau ada tu dia pergi gosip. Dia pergi gosip. Lu pergi sama Allah jawab dia. Pergi gosip. Tu tak kena. Tu tidak kena. Dia jadi laku Quran sunnah pula. Sepatutnya dia tak boleh. Sepadan dia nya Quran sunnah sekatu dah. Tak boleh langgar, tak boleh tepuh, sekatu dah. Biar bagaimana cara pendekatan sekalipun. Kalau sekarang ni zaman teknologi, zaman sains, guna pendekatan sains pula tak salah. Guna pendekatan sains seperti Harun Yahya apa kita kata, Dr. Daniel ko boleh. Pegangnya dia Quran sunnah. Pendekatan dia nak royak orang. Nak royak orang kafir tu utama sekali. Royak dengan cara sains. Ni sains gini. Sains ni sesuai dengan Quran. Ayat Quran kata gini. Contoh. Maknanya sains tidak bercanggah dengan Quran, dengan Islam. Itu dari segi pendekatan. Jadi ini cara ini. Jadi pendekatan dari segi akal ni tidak salah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dalam Quran suruh fikir untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Pada diri kamu, tidakkah kamu memerhatikan? Banyak lagi ayat-ayat Quran. Wa min ayatihi an khalaqakum min nafsin wahidah wa min ayatihi an khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Macam-macam ayat. Itu semua adalah tanda-tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala royak kebesaran dia supaya seseorang itu fikir, dan dengan fikir waktu perhati waktu dia boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Adakah mereka tu diciptakan tak ada apa-apa, atau mereka tu sendiri pencipta? Fikir. Ya tak si kata ada pencipta tu, bapa demo sendiri ke penciptanya? Fikir. Mana tu fikir. Dengan fikir seseorang itu akan mencari seorang pencipta. Akan mencari pencipta, dan bila mana dia lalu jalan waktu, insya-Allah dia akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna cara fikir, guna dengan cara fikir. Tetapi tidak semua orang boleh mikir sampai ke tahap tu. Tidak semua orang. Tahap berfikir tak serupa, beza. Sebab itulah cara yang lebih selamat iaitu cara berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara yang paling selamat. Dan itu sebenarnya cara yang paling mudah sebenarnya dari segi pengajian tauhid. Itu yang paling mudah sebenarnya. Nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya nak beriman kepada Allah Taala. Itu dari segi cara pendekatan. Kemudian seterusnya berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna beriman kepada Allah? Yaitu antara dia membenarkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, mengakui bahawasanya Allah Taala adalah pencipta. Mana memberikan hak pencipta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tetapi hak ni, akidah pegangnya hak ni, orang kafir pun pegang juga. Orang kafir pun pegang juga hak ni. Makna sama sahaja. Di kalangan orang Islam dengan orang kafir sama sahaja. Sebab tu kalau kita tanya orang bukan Islam, siapa buat demo? Tuhan Allah dia kata. Siapa buat langit bumi ni? Dia mengaku Allah. Kecuali dia etis lah, tak ada Tuhan, tak percaya ke agama. Itu cerita lain. Itu balai. Jadi orang ni mana? Semua percaya. Mana tidak membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Mana dia percaya wujudan Allah. Cuma mereka ni menyemutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Kalau dalam keadaan terdesak, bolehlah percayalah kepada Allah. Tapi kalaulah tidak
terdesak, dia pergi ke hak lain selalu. Dia pergi sembah patung, dia pergi sembah gani, dia pergi sembah gani. Itu orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu ad-din, falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun." Ketika mana mereka merentasi lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati. Mana mereka percaya, berpegang kepada Allah dengan sepenuh hati pada ketika itu. Ini cerita ramai dulu dah. Hop akan bot kecil, kapal kecil. Bila mana lautan duk golek juga, ingat tu. Allah dah masa tu, tak ada dah hal lain. Allah. Ni keadaan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana mereka selamat pergi ke darat, mereka pun menyekutukan Allah. Itu keadaan dia. Jadi, percaya kewujudan Allah, ini sama saja. Orang Islam, orang bukan Islam, percaya belah. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Fir'aun sendiri, hak mengaku Tuhan tu Fir'aun. Mengaku Tuhan. Bila mana dia lemah ada. Dia kata kawan, hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu billadhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika mana dia lemah tu, dia kata, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku tergolong dari kalangan orang Islam. Islam, bertantang Fir'aun. Tapi tak terima dah masa tu. Tak terima dah. Anak ayah, orang kafir pun bila mana dalam keadaan terdesak lagu tu, situ juga dia. Situ juga tak ada dah, tak ingat dah kau patung dia, kau dewa, kau apa, kau tak ingat dah. Tak ingat dah. Mana sama, percaya kepada kewujudan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, itu sama. Cuma dalam keadaan biasa ni beza. Dia minta tolong dengan muka lain, kita orang Islam minta tolong dengan muka lain. Itu sama saja. Yang membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam, antara dia, iaitu mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama, ketinggian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membersihkan Allah Taala daripada sifat kekurangan. Ini salah satu. Iaitu pegang kepada segala sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dia dengan sifat itu. Pegang kemakmumi dengan segala sifat-sifat. Nama-nama yang Allah Subhanahu Wa Taala namakan dia dengan nama tersebut. Percaya dengan hati. Percaya dengan hati. Hak tu beza dengan orang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam dia tak percaya Allah Taala sebagai Ar-Razzaq ke, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ar-Rahman ke, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ar-Rahim ke. Dia tak percaya hak tu. Dia tak percaya. Sebab tu pagi-pagi dia akan sembuh patung dia. Sebab apa? Nak minta berkat, nak mula kerja kan ni? Nak mula hari kan ni, nak minta nak kerja kan ni, nak start kerja. Minta berkat dengan Tuhan dia tu lah. Kok dia sembuh tu. Dengan lilin lah, dengan buah apple lah, buah denah lah, berapa lah. Dulu hak asli, dan ni hak plastik. Sebab Tuhan tak marah. Dulu takut-takut Tuhan marah. Guna hak asli, beli tu kat 5. 10, 4-5 kali 10, cedek Tuhan. Lah ni hak plastik, tak ada hak plastik. Tak marah tu, nampak tu? Tak apa. Jadi mana? Memberi rezeki, dia tidak percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia percaya kepada hal ni. Ni patut. Setengah tu banyak patut. Seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah dulu macam-macam patung. Hak ni nama gani, hak ni nama gani, hak ni nama gani. Hak tu yang banyak tu Lata, Uzza, apa lagi? Macam-macam lagi nama. Kalau Kinanah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanya seorang sahabat selepas daripada dia memeluk Islam, daripada Bani Kinanah. Dia tanya, "Mu gapo orang Tuhan?" 7 Tuhan. Nek duk darat so duk dak langit. 7. Mana dia percaya juga ke Allah Taala, tapi dalam nak minta tolong, nak minta rezeki, nak minta gatu, nak jauh bala, ni kau bawah. Mana dia menyentuhkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Jadi mana dia tidak mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat-sifat tersebut. Tapi kita orang Islam, mana sepatutnya kita orang Islam ni,
kita mensifatkan di dalam akidah, mana kita mensifatkan Allah, kita pegang kepada segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pegang kuat, tidak wi segala sifat tu pada orang lain. Seperti contoh sana, kita kena salah contohnya. Banyak kalau nak kira agak banyak lah contoh dia nya. Kita kira Ar-Razzaq tu. Sebab apa? Mudah. Tu sebab mana duk main dalam kehidupan kita sehari-hari. Ar-Razzaq kita kata tu. Jadi orang Islam dianggap Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia tidak akan bergantung kepada benda lain. Orang tidak Islam tidaklah gitu. Dia percaya Allah Taala buat dia. Dia percaya Allah Taala pencipta, adanya Allah Taala, tapi tak nak minta rezeki, dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan patung-patung dia. Jadi orang Islam tidaklah gitu. Kalau orang Islam bersifat lagu tu juga, mana melakukan syirik. Jadi meh-meh nak serupa dia juga. Jadinya. Jadi itu satu sifat. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Mana pergi betul-betul waktu itu. Tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sifat-sifat tersebut. Barulah sempurna molek tauhid tu, akidah tu, kemah molek, sempurna molek tu. Baru beza dengan orang bukan Islam. Baru beza. Bos pada nak percaya Allah Taala tu ada, Allah Taala tu buat ngocak tu serupa je. Serupa. Orang bukan Islam pun boleh ngocak. Ada kedai jual sepepak kereta di Kuwait tu. Tengah dia ngocak pada kita. La ilaha illallah mu. Baik. Tengah dia ngocak pada kita. Kita tak ada ngocak, dia ngocak tu. Ya Allah, main-main. Nak kata mana? Pandai dia pada kita biasa. Tapi dalam masalah ni dia ada. Dia ada ni besar, atas dia tu tinggi. Dia tak atas tu. Hak tu dia. Tempat dia pagi-pagi kat, dia rayak ke waktu. Nak cari pitih ni hari ni. Berkat sikit hari ni. Murah rezeki sikit hari ni. Kita ada. Jadi bukti seseorang Islam ni dia betul-betul mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tu. Bukti dia antara dia kat, dia tidak akan melakukan perkara-perkara di dalam minta rezeki ni, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang syirik, berkata kepada orang lain. Puja gotu, puja ganu, puja patah. Puja patah semula ni buka patah apa? Murah rezeki. Bapa patah laut bagi rezekinya. Itu jalan. Ya ada tu. Lepas tu dalam cari rezeki, gatung-gatung, gatung-gatung, tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Kalau ada kena mengena tak apa. Tak apa kalau ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Gatung gambar orang tu lah, gambar tak syekh tu lah. Kedar tu dah. Dah. Gatung dengan ayat gatung macam-macam. Kononnya boleh memurahkan rezeki. Ya dia pukul 10 tak buka lagi kedai. Pukul 11 dah tidur lagi. Tak sedap katung lah azimat kalau lagu tu. Habis bapak azimat pun tak ada murah rezeki kalau lagu tu. Tak ada murah rezeki. Kalau tak ada benda-benda lagu tu, buka. Tak ada pukul 7 lagi. Budak tak masuk kelas lagi. Dia buka dah. InsyaAllah lah. Percaya. Mana gatung tak kena. Tak kena cara gatung. Mana gatung kepada waktu sepenuhnya. Semata-mata. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rezeki, Allah Taala suruh berusaha. Berusaha betul-betul. Jangan berkata pada benda tu. Dengan batu mata, batu lamat, macam-macam. Itu unsur-unsur lah. Jadi seolah-olah kita ni yang jadi maju nego ni, kita apa? Kita ada batu tu lah dalam kedai. Kita ada tak sapi. Tu kita jual molek, layak orang molek. Orang masuk tak jika molek. InsyaAllah. Hak tu hak Allah Subhanahu wa taala sungguh. Tapi masyarakat kita macam-macam. Berkat gambar syekh tu lah. Jadi berkat waktu lebih lagi daripada ayat Quran. Kalau nak kira lah. Pada ayat Quran pun tidak nak suruh kata begitu semata-mata. Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar suruh baca, suruh tadabbur, perhati. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala beri jalan keluar kepada dia. Wa
yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala beri rezeki daripada mana hak dia tak suka. Suruh fikir takwa kepada Allah, suruh bertakwa. Nak cari rezeki bertakwa, bukan ambil ayat tu kata. Dia ni nak kata tak kena. Jual ni pun kira kata dia. Tak cermat, tak jaga kebersihan, pakai tak tutup aurat, patut canggih dengan ayat tu, tepek ayat tu, buatnya tak serupa dengan ayat tu. Ada mana? Ayat tu bukan suruh kata lah betul. Walaupun kata buat perhiasan tak salah. Buat perhiasan tak salah. Nak gantung dengan ayat tu, gantung tepek agak-agak ayat tu boleh ni. Murah rezeki, boleh ni kaya, boleh ni senang. Jangan. Ayat tu ajar kepada kita dalam cari rezeki ni kena bertakwa. Barulah boleh rezeki daripada jalan yang tidak disangka. Lagu tu cara. Kita tepek hak tu, buatnya kurang. Timbek kurang sobong. Buat lebih-lebih kurang. Tu. Kalau kerak ayat tak, kerak atas. Nudung makuk gambar. Diri sendiri pun tak gamak nak makan. Lepas tu, nak nyambung ke orang. Tak ada takwa. Canggih dengan ayat. Sedangkan kita, ayat Quran, kita pun nak ikut. Pegang. Itu maksud. Kalau orang tu panggil ayat 1000 dinar tu, itu maksud dia. Murah rezeki tu. Dari sudut tu, buat kehendak ayat. Bukan kata. Kita kata. Kata semata-mata. Tidak pegang pada ayat Quran. Jadi ayat Quran ni bagai kata. Bukan bagai amal. Boleh. Lagu tu pun. Tak boleh. Patut kan? Sedangkan kita nak jadikan Allah Subhanahu Wa Taala, nak letak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Razzaq sepenuhnya tu, kita nak betul-betul yakin Allah Taala sepenuhnya sebagai pemberi rezeki kepada kita. Kita kena betul-betul ikut cara yang dikehendaki oleh dia, supaya dalam ayat tu bertakwa kepada Allah. Tu cara dia. Tu boleh kira kata ayat Quran ni kata gambar tak syekh tu lah, gambar tak syekh tu. Nak kata lagu mana tu? Jadi dalam masalah akidah ni batu. Bila mana seseorang tu dia pegang pada segala sifat Allah, insya-Allah betul-betul dia yakin dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dia dengan sifat tu, insya-Allah dia tidak akan leceh, tidak akan lari. Kena kalau dia buat. Kena, insya-Allah. Masalahnya kita tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Tu soal banyak lagi. Batu kalau nak sebut belaka kat banyaklah. Tu sekarang baru. Batu benda ni kadang-kadang bukan berlaku kepada orang biasa. Orang agama pun kena juga kadang-kadang. Orang agama kena juga. Kena juga. Sebab tu kadang-kadang pergantungan tu tak kata ke dunia kuat sangat. Walaupun tahu ni cara betul, tapi dah ni agak-agak pitih tak berapa boleh masuk wallet tak si cara ni. Orang agama ada juga lagu. Itu mana betul-betul, mana tidak begitu yakin betul-betul dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ar-Razzaq. Lepas tu pengajar pun ada juga banyaklah hak ni. Kamu nak cerita soalan, nak cerita pengalaman kita ramai ngaji dulu deh. Masa sama yang duduk ngaji dulu adalah seorang hamba Allah. Ustaz dah dia nya masa tu ngajar kata reti tu. Masjid ngajar, jaga ngajar, banyaklah masjid yang ngajar. Kita pun tengok dia, bejok dia ni, besok. Mengajar ramal. Boleh kira lah ramal. Dia dengar sekali, ayah betul yang ngajar. Tak ada belah mana. Bukan nak flag. Tapi nak rayak keadaan. Mana ramal orang ni. Suatu hari. Dia nak pergi ngajar, terlihatlah. Tertengok. Yang ambil tali pinggir dia, sigap. Nak pakai tali pinggir. Ada benda-benda 2-3 kali duduk. Geria tu. Macam-macam lah. Apa tak tahu tak ingat lah. Bergigi boya putih lah, tulis burai lah, apa lah, macam-macam. Apa? Kalau pakar ni, orang dengar kita mengajar sedap. Orang ramai. Lagu tu rupanya. Jadi ambil saya pakar. Ni amal kalau nak duduk sini, nak duduk rumah sewa ni, nak ngaji sekali, buai benda tu. Tak subuh, tak subuh. Tak sadar sini. Tak subuh tu. Itu. Ustaz ngajar cik lagu tu lagi kata. Patut
Sarati. Orang agama, kata orang tidak agama. Kata mana betul-betul kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat itu, sifat Ar-Razzaq. Siapa kita nak gantung dengan benda-benda lain. Sehingga kadang-kadang benda yang kita tahu canggih dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala pun kita tepuh juga. Tepuh juga. Tepuh juga. Apa? Sebab utusan. Boleh piti banyak. Tak yakin kok. Hak bui piti banyak, bui berkat tu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak yakin. Lepas tu zakat. Lihat nak bui zakat hak Allah Taala ni tu. Lihat nak bui. Apa? Takut habis piti. Tak yakin ke piti yang boleh waktu beri zakat banyak tu piti Allah Taala bui. Tak yakin ke? Waktu kait dengan Ar-Razzaq bagus tu. Lepas tu hamba kata, hak ni mana kalau kita betul-betul faham hak ni dari segi tauhid. Tauhid kita betul-betul berpegang kepada segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi itu, insya-Allah tauhid kita boleh. Itu bagus sifat dia. Banyak lagi. Itu tu kalau nak bahas kan. Mengaji suku lah pula. Suku. Hak ni sebenarnya. Tapi benda ni sebab benda ni besar. Benda ni. Umum dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita buat benda kita tak tahu. Kedak-kedak makan tu kat kita. Kadang-kadang Allah nyuruh gambar orang ni. Sedih juga. Jadi hak ni kalau hak mana ada pakat-pakat itu. Pakat-pakat itu. Biarlah betul-betul keyakinan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam masalah rezeki, tidak dalam masalah lain. Sebab itulah banyak. Kalau kita tengok kitab tafsir umpama ni, kitab tafsir, wa lanabluwannakum syai'in minal khauf. Allah Taala uji. Salah satu ujian yang ulama sebut iaitu bertambah nafkah, bertambah perbelanjaan. Bertambah perbelanjaan dengan banyak anak. Bimbang banyak anak. Sebab apa? Banyak anak, banyak belanja. Ujian. Sebab apa yang bimbang tu? Bimbang tu kerana tidak yakin Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ar-Razzaq. Itu yang jadi tak boleh kena rancang ekonomi, kena rancang ni tak boleh anak ramah, kena rancang. Padahal tak ada masalah. Bini segar-bugar, molek, sehat. Pok cudik belaka. Ya dah. Takut jadi lagu. Itu sekali. Baru tu. Jadi tidak nak bahas hak tu lah. Hak tu pengajian tauhid suku dulu. Kalau nak bahas. Tapi hak ni sebagaimana kita kata sebagai peringatan kepada kita sebab benda ni umum. Banyak boleh kata berlaku di kalangan masyarakat. Jadi hak ni yang membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Begitu juga mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak melakukan syirik. Dia kurang juga lah. Waktu tu. Kemudian memberikan hak mentadbir dan mengatur segala makhluk pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang mentadbir, mengatur segala makhluk ni sama ada manusia, haiwan, dunia ni kok, tsunami, apa kerana boleh, kerana matahari, apa, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana fenomena alam semata-mata, bukan. Cuma sunnatullah dalam dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala dia buat sesuatu mengikut sunnah dia, iaitu berdasarkan kepada asbab. Berdasarkan kepada sebab. Iyalah manusia buat gini. Apa? Panggil ozon jadi nipis, jadi panas. Itu asbab. Hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur semuanya. Tsunami berlaku, batu gani, siapa dia yang mengatur? Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur. Itu yang membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Dari segi tauhid. Memberikan hak yang layak disembah. Yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hak ni pun yang membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Jadi itu beberapa perkara berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman yang serupa di antara orang Islam dengan bukan Islam, iman